Bismillah, hai, Assalamualaikum, what's poppin'? Welcome back to my channel, Kim Jeb. Kembali lagi dengan segmen Baca Kisah Seram. Okey, saya akan sharekan beberapa kisah seram yang saya jumpa dalam grup. Sebelum saya mula share, jangan lupa tekan button like, share and subscribe supaya saya lebih bersemangat untuk buat video. Okey, cerita yang pertama saya dapat daripada grup Seram Mistik. Okey, tajuk dia Makhluk Berjalan Mengundur. Kisah Seram Mistik 391. Minggu ini Yunus bercadang pulang ke kampung. Emaknya bising-bising kerana sudah 6 bulan dia tidak balik menjenguk orang tuanya. Bukan sengaja mencari alasan, tetapi kesibukan kerja membuat dia tidak berkesempatan. Lagipun setakat hujung minggu, mahu balik ke pantai timur tak berbaloi dengan penatnya. Itu juga, takkan kita kalau duduk pantai timur, kita dekat selatan, nak balik kan tiap minggu, cuti 2 hari je, betul tak? Dia bercadang mengambil cuti 2 hari tambahan. Bolehlah dia bermanja-manja dengan ibunya nanti. Semenjak arwah bapanya meninggal, dia menjadi tempat ibunya mencurah rasa. Kebanyakannya macam ni lah bila dah tak ada ayah. Okay, ibu ni tempat dia nak share ke, nak cakap apa ke, memang pada anak-anak dia. Tambahan pula dia satu-satunya anak lelaki tunggal lelaki dari 5 adik-beradik. 2 kakaknya tinggal berdekatan kampung dan sudah berkeluarga. Ada juga ibunya usulkan agar Yunus pulang saja ke kampung dan bekerja di sana. Tetapi bagi anak muda ini, dia lebih sukakan kehidupan di kota, serba-serbi lengkap. Malah agak sukar untuk dia pulang kampung kerana kekasihnya Rina, anak kelahiran kota yang cantik, tentu akan terlepas ke tangan orang lain seandainya dia pulang ke kampung. Sebab perempuan jugalah ni. By the way, cerita ni kalau cakap dekat grup ni adalah kisah benar lah, true story, but dikisahkan semula. Okay, kita sambung balik. Mulanya Yunus bercadang untuk mengajak teman serumahnya Rosman balik bersamanya. Asalnya kawan itu bersetuju, tetapi di saat akhir Rosman ada kerja yang perlu disiapkan. Tinggallah Yunus memandu seorang diri. Drive seorang-seorang mat ke pantai timur. Dia keberatan pulang sendiri, tetapi memikirkan sudah berjanji dengan ibunya, dia terus juga perjalanannya. Yunus lebih senang memilih perjalanan di malam hari, tidaklah terlalu panas. Tambahan pula dia seorang diri. Betul lah, kadang-kadang orang ni ramai suka jalan malam sebab sejuk lah kan. Okay. Tambahan pula dia seorang diri. Boleh juga layan mengantuk dengan memasang lagu sekuat hati. Sejam 2 perjalanan, Yunus masih melayan lagu sekuat hatinya. Dia sengaja menyanyi mengikut rentak lagu. Tambahan pula lagu-lagu sentimental rock membangkitkan rasa cintanya pada Rina. Nasib badan. Ada kawan saat akhir tarik diri pula, keluhnya di dalam hati. Yunus akan berselisih dengan bas ekspres. Malah ada ketikanya bas ekspres dipandu lebih laju dari kelajuan keretanya. Tak sayang nyawa orang langsung, rungutnya di dalam hati. Yunus akui ada kalanya orang memandu ikut perasaan, bukannya mengikut peraturan. Andai bertembung dengan kenderaan lain, pasti akan meranggut ramai nyawa. Perjalanan tetap diteruskan, tetapi entah bagaimana kali ini hatinya cukup berdebar-debar, seolah-olah ada sesuatu akan terjadi. Benarlah dugaannya, saat tadi sebuah kereta mewah memotornya dalam kelajuan, dan di hadapannya kini kereta tadi telah terbabas melanggar tebing. Segera dia memberhentikan kereta, membantu, takut jika pemandunya mengalami kecederaan parah. "Saya okey, tak perasan selekor tajam tadi terbabas sikit," kata pemandu berbangsa Cina tersebut, yang memandu kereta, yang bawa kereta depan dia lah yang terbabas. Setelah memastikan semuanya selamat, Yunus meneruskan perjalanannya. Malah dia jarang-jarang berselisih dengan kenderaan lain.
Mungkin sudah lewat malam. Sesampainya dia di kawasan Bukit 7 Merapu, sempadan Kuala Lipis Gua Musang, debaran dadanya makin memuncak. Kali ini tidak semena-mena, hatinya berdebar semakin lama semakin kuat. Segera Yunus terbayangkan sesuatu. Dia tahu dari cerita yang disampaikan orang di kawasan Bukit 7 ini keras, malah ramai yang pernah diganggu. Ada yang terserempak dengan orang berlalu mengundur ke belakang di tengah malam. Kehadiran Putih 7 yang dikatakan dengan mitos kawasan itu sempang malaikat 44. Demikian minta Yunus. Anak muda ini terus memandu dengan kelajuan sederhana. Dia terus memasang lagu lebih kuat, bukan untuk mendengar tetapi lebih kepada untuk memadamkan resah dan debaran di dadanya. Sedang dia memandu, dia melihat kelibat seorang berlari mengundur ke belakang, semakin lama semakin menghampiri kepada keretanya. Yunus panik dan terus memecut laju keretanya. Dia ketakutan yang amat sangat. Malah kalau boleh, dia mahu segera keluar dari kawasan yang menyeramkan ini. Makin lama dia memecut, kelibat makhluk yang lari mengundur ke belakang itu semakin menghampirinya. Dalam ketakutan yang amat sangat, Yunus gagal mengawal keretanya lalu terbabas melanggar tebing. Yunus, bangun nak. Sayup-sayup dia terdengar suara ibunya. Saat itu barulah menyedari dirinya di hospital. Dia telah pengsan selama 2 hari. Keretanya rosak teruk dan kaki kanannya patah. Bagi Yunus, pengalaman disakat hantu mengundur ke belakang memang menakutkan. Malah dia agak serik untuk memadu pulang sendiri lagi. Kalau boleh, biarlah berteman. Tamat. Okay, saya akan sharekan satu video klip. Ni bukan video klip dari kena-mengena dengan cerita ni lah. Just mungkin orang kata lebih kurang lah. Tapi yang ni dia dikejar, bukan benda tu mengundur. Cerita yang Yunus cerita ni, benda tu mengundur ke belakang dan semakin hampir dengan keretanya. Tapi pada saya lah, pengalaman tu agak seram lah. Kita tengah drive, tiba-tiba ada satu lembaga yang mengundur ke belakang ke arah kita. Memang tak best lah macam tu. So, saya akan sharekan satu klip video yang mana kereta ni dikejar oleh satu makhluk yang tak dapat di-identify ataupun tak dapat kita tahu apakah makhluk ini. Let's roll it. Saya pula Kaflah. Anda. Vamos. Allah. Udah terus. Betul. 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 Rahat. Reverse. Legal. Look there! Look at sayara! Jauh.
Oh, kita dah tengok klip tadi. Jom kita move up ke cerita yang kedua. Okay, cerita kedua ni dia berkenaan dengan memancing lah. Okay, Mistik 387 True Story. Kata arwah ayah, memancing di kawasan Lombok Tinggal atau di Kuala Sungai risikonya banyak berbanding di tempat lain, terutamanya di waktu senja dan tengah malam. Cerita seorang pemancing, Marzuki Abu, yang kini sudah berusia 30 tahun. Menurut Marzuki, beliau dilahirkan di Malim Nawar, Perak dan amat gemar memancing. Bermula usia 8 tahun, beliau sering memancing mengikut ayahnya di Lombok pada waktu siang. Pada suatu hari, kebetulan malam Jumaat, sebaik saja pulang dari surau, saya mengajak ayah pergi memancing di satu lombong lama yang belum diteroka, yang menjadi padang pancing di kalangan kaki pancing tempatan. Ayah tidak membantah kerana dia juga berhasrat untuk mencuba joran yang baru dibelinya dari Pekan Kampar, Perak. Ayah memang biasa di kawasan Lombok Tinggal. Malah lokasi yang tersorok dalam belantara sering dikunjungi bersama rakan pancingnya yang berani. Pada mulanya ibu cuba menghalang sebab waktu itu sudah jam 11 malam. Dan lokasi yang hendak dituju juga agak jauh. Tapi ayah sudah bertekad dan perjalanan diteruskan menaiki motosikal. Lebih 1 jam perjalanan melalui beluka, akhirnya mereka tiba di kawasan Lombok Tinggal yang sederhana, tapi sudah didatangi kaki pancing. Melalui cahaya lampu yang berderet di tepi gigi air lombong, saya menarik nafas lega dan gembira kerana ada kawan. Tapi ayah kurang senang sambil memasang lampu karbide. 2 lampu dipasang sekaligus menyebabkan sekitar kawasan berkenaan terang. Tapi anehnya, tiada sebarang kenderaan motosikal yang boleh digunakan sampai ke lokasi. Cerita Marzuki lagi yang pada ketika itu jam sudah 12.30 tengah malam. Suasana kian sunyi. Tidak terdengar suara maupun batuk-batuk kaki pancing yang sudah terlebih dahulu tiba. Okay, jadi dia datang kat situ. Dia rasa macam tak ada orang patutnya, tapi tiba-tiba ada orang, ada lampu dah. Tapi bila tengok kat situ, tak ada dengar bunyi batuk ke apa ke. Saya tidak kisah itu semua. Malah paling penting pada ketika itu untuk menurunkan umpan dedak yang dibawa dari rumah. Ikan baung sebesar lengan ayah membuka tirai. Saya sungguh gembira. Cerita Marzuki sambil itu, ayahnya masih kelihatan gelisah. Sesekali saya tercium bau harum berserta dengan angin bertiup lembut. Saya sudah mendaratkan 5 ekor baung dan 3 lampam. Ayah kemudian berpesan supaya saya jangan ke mana-mana. Beliau hendak mencari kayu untuk unggun api. 30 minit berlalu, ayah keluar, lalu mengajak saya mengikutnya berpindah. Ayah tidak banyak bercakap. Kami sampai satu lokasi yang jauh dari tempat biasa. Airnya tenang. Ayah mengajak saya berenang, tapi saya takut sebab saya tidak tahu berenang. Naik dari air, tapi pakaiannya tidak basah. Matanya merah memandang saya. Satu kelainan dapat saya rasakan sebab dia langsung tidak bercakap. Dalam keadaan yang tidak menentu itu, saya tiba-tiba terdengar bacaan ayat kursi. Lantas saya memang mengenali itu bacaan ayah saya. Tapi
Siapa yang membawa saya sebentar tadi? Lembaga itu mula berubah. Ketakutan lalu hilang dan saya macam terpukau di bawah pokok rendang di tepi kolam. Dan lampu yang tadinya berkelipan di tepi lombong sudah tidak kelihatan. Suasana bertambah sunyi dan gelap. Saya mula takut kerana terdengar suara nyaring ketawa memanjang di hujung lombong berkenaan. Suara bacaan ayat kursi dari ayah bertambah kuat. Saya dengar. Saya terus mendapatkan ayah lalu memeluknya. Ayah kemudian mengemas semua peralatan untuk dibawa pulang. Dia agak tenang dengan penuh yakin. Kita balik. Suaranya lengkas lalu menghidupkan enjin motosikal berlalu dari situ. Suara hilai ketawa yang memanjang bagaikan mengikut kami. Cerita Mazuki. Tapi suatu hilai itu kian menghilang sebaik saja kami hampir ke jalan raya. Misteri hantu yang menyerupai ayah dan mengajak saya berenang dan bagaikan hendak mencekik saya apabila enggan, tetap segar di ingatan saya. Sampai nak kena cekik, mat. Mujur bacaan ayat kursi ayah menyelamatkan saya daripada lemas dalam lombong dan malapetaka lain. Kini Malim Nawar sudah berubah wajah. Daripada wajah seram menakutkan serta hilai ketawa yang menyeramkan sudah bertukar dengan riuh rendah bunyi kenderaan dan projek bangunan perumahan. Saya banyak menimba ilmu dari arwah ayah hingga sekarang. Amalan paling sebati dengan saya ialah bacaan ayat kursi setiap kali sampai saja di setiap lokasi. Ayat ini mencegah daripada gangguan syaitan dan kita harus meninggalkan tempat itu secepat mungkin jika merasakan sesuatu yang luar biasa. Tamat. Kiranya kat sini menunjukkan pentingnya ayat kursi. Walaupun bila kita dah rasa ada benda pelik je yang berlaku, macam dah rasa oh tak best ni tempat ni, baca. Macam saya selalu cakap, jin itu wujud, hantu itu pemikiran. Tapi janganlah leka kerana mereka ada di dalam Al-Quran. Oh, nice man. Okay, jangan lupa subscribe. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Janet.